Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada banyak soalan lah Ustaz. Saya dah Okey. viral dekat ni. Ha, Gempak. Oh, Astro gempak. Astro gempak. Okey. Sebab Tentang apa tu? tentang saya semalam pergi tahlil. Okey. Saya berambut perang. Okey. Ah, Program tahlil anjuran tahlil Astro tu lah. Astro warna. Di mana tu? Di masjid wilayah. Okey. Tahlil Abam kot kan? Abam, ya, Okey, betul. okey. Arwah Abam. Okey, apa soalan ni? Okey, soalan saya nak Mm-mm. tanya Ya. Ustaz. Ha. Apakah hukum Okey. mewarnakan rambut? Diterangkan. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hukum mewarnakan rambut. Secara asasnya sesuatu pada hukum asalnya itu adalah harus untuk kita lakukan. Okey, mewarnakan rambut ni pada dasarnya dalam agama kita ni adalah ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Okey. Kita nak ambil hukum yang dibenarkan untuk mewarnakan rambut. Yang pertama, kita lihat kepada faktor usia. Kalau kita muda, kita taklah rambut kita ni berubah warna, jadi warna uban, maka ketika itu agama kita mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i dalam kitab, kalau saya tak silap, Fiqh Manhaji, ada sebut kepada kita bahawa hukumnya adalah tidak dibenarkan. Haram seorang muda yang rambut dia masih lagi hitam, yang tidak berubah bentuk warna rambut dia kepada warna uban, maka dia tidak boleh mewarnakan rambut dengan apa-apa saja warna. Walaupun material warna rambut yang digunakan itu adalah harus. Maksud apa harus? Maksudnya adalah bila dia warna rambut dia tu dah bertukar warna, contoh warna perang. Contoh warna perang, kemudian adakah pewarna tadi menghalang air daripada kena rambut? Sekiranya material tidak menghalang air, adalah boleh digunakan pewarna yang tidak menghalang air. Tapi atas dasar yang pertama ni, kita muda, orang muda tidak dibenarkan mewarnakan rambut kerana faktor usia dia yang tak perlu mewarnakan rambut. Walaupun material dia tadi adalah kalis air. Okey. Jelas. Okey, yang keduanya, boleh mewarnakan rambut sekiranya seorang itu telah berusia. Rambut dia daripada hitam telah jadi beruban. Bila beruban, maka dia harus menggunakan pewarna rambut yang bukan berwarna hitam. Mazhab Imam Syafi'i kata tidak boleh mewarnakan rambut dengan warna asal, yakni warna hitam, kerana itu dia membawa kepada perubahan ciptaan Allah. Ini juga disebut oleh mufti wilayah. Dalam dia punya fatwa, mufti wilayah adalah tidak dibenarkan. Tapi boleh mewarna rambut bagi orang yang telah uban, telah ada uban banyak di kepalanya, warnakan rambut selain pada warna hitam. Dan material itu mestilah material yang harus, dan air boleh kena pada material rambut kita yang asal. Okey. Apa jadi kalau kita mewarna rambut dengan pewarna yang tak telus air? Menjadikan badan kita sentiasa bernajis. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi sebut kepada kita bahawa bila kita berjunub, maka seluruh bulu-bulu yang berada di badan kita, bila kita berjunub, seluruh bulu-bulu yang berada di badan kita adalah turut berjunub. Jadinya untuk selesaikan junub kena mandi wajib. Jadi persoalan kita, adakah sah mandi wajib kita kalau kita mewarnakan rambut dengan material yang digunakan itu tidak menyebabkan air kena rambut. Jadi Nabi juga menyebutkan la tuqbalus salat bi khairi tuhurin. Tidak sah solat tanpa kita bersuci dengan benar. Ini isunya. Isu daripada warna rambut saja membawa kepada tidak sahnya solat kerana kita menggunakan material pewarna rambut yang menghalang air daripada kena hakikat rambut yang sebenar. Okey, soalan. Apakah hukum kalau contoh saya ni Okey. rambut blond masuk ke masjid? Okey. Hukum rambut blond masuk ke masjid ni, macam saya sebut, berbalik kepada hukum asal. Sekiranya material yang digunakan itu adalah masuk air, kena air dan kena hakikat rambut, maksudnya dia suci. Dia masuk dalam keadaan dia suci dalam masjid, tidak menjadi masalah. Namun kita jadi was-was, adakah material yang kita gunakan tadi ni air membuatkan pada kita ni mandi junub kita sah? Kalau kita masuk masjid dalam keadaan kita berjunub, hukumnya berdosa. Begitu dengan hukumnya adalah orang yang masuk masjid dalam keadaan dia period.
Okey, sebagai contoh, perempuan yang masuk masjid dalam keadaan dia period, dalam keadaan dia tersebut adalah haram hukumnya kerana berada dalam keadaan hadas besar. Jadi masjid ni adalah institusi yang suci yang wajib kita menghormati rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan. Okey, saya nak tanya Ustaz, macam mana kita determine rambut kita ni telus air ke atau tidak? Okey. Kaedah yang saya dengar daripada seorang ustaz juga, dia pernah bercakap berkaitan bagaimana kita nak memastikan rambut kita yang kita gunakan material itu telus air ataupun tidak. Dia cakap saya naqal daripada perkataan dia. Saya ingat ustaz yang bercakap ini adalah Ustaz Azhar Idrus. Dia cakap kepada kita bahawa kalau kita nak cek, kita ambil air panas, kita tuang atas rambut kita tu, kemudian kita gosokkan rambut kita, ada tak material yang keras jatuh. Kalau material yang keras jatuh daripada rambut kita tu, maka meninggalkan warna pada rambut tadi, maka hukumnya tadi itu adalah pewarna rambut tadi adalah menyerap air. Itu warna tadi menyerap air. Kalau dapat menanggalkan apa material yang keras, warna yang keras jatuh daripada rambut tu. Okey. Lepas tu saya nak tanya Ustaz, kalau saya dah warna rambut, Okey. macam mana saya nak kiranya nak bertaubat balik kembali? Oh, macam mana nak selesaikan masalah ni lah. Okey. Okey, saya nak nasihatkanlah kepada semua yang mewarna rambut. Okey, macam tadilah, kalau material mewarna rambut itu adalah material yang harus, yang kena air, maka perbuatan mewarna rambut itu adalah haram. Adapun rambut yang diwarnakan tadi di kepala dia tadi, sah solatnya, sah junubnya. Jadi kalau material yang tidak kena air, ini perlu kita selesaikan. Macam mana kita nak selesaikan? Yang pertama tadi dengan bertaubat kepada Allah Taala. Yang kedua ini adalah kita bertaubat dan kita ambil action. Apa actionnya? Kita cukur rambut-rambut yang kena pewarna rambut yang tidak kena air. Cukur, balikkan semula kepada warna asal. Kemudian kita mandi junub. Dan kita solat taubat lah. Itu yang saya sarankan kepada siapa-siapa yang mewarnakan rambut dengan warna yang tidak kena air. Dan dia perlu ingat balik, selama mana dia mewarnakan rambutnya dengan pewarna tersebut, maka solat-solat yang sebelumnya bagaimana? Dan saya sarankan dia perlu qada solat tersebut. Solat. Lepas tu saya ni dah ada bau, saya nak rancang nak berubah. Okey. Lepas tu lepas kena tegur dengan netizen, saya Okey. macam nak tergerak hati tu macam biar saya tak apa, dah kena mati amun kan. Kan saya nak continue lagi. Jadi apakah pendapat Ustaz? Okey, yang pertamanya biasalah dunia hari ni, dunia saya tengok kaedah kita menegur tu seolah-olah kita membenci. Kita tidak boleh membenci manusia yang melakukan maksiat. Kerana kita tak tahu bagaimana endingnya. Dia adakah dia syurga ataupun kita syurga. Itu. Tapi kita boleh benci kepada perbuatan maksiat yang dilakukan, bukan kepada orang tersebut. Jadi apa yang perlu kita buat di sini adalah kita tegur dia dengan cara, dengan hikmah. Kaedah kita nak menegur orang yang salah ni pun janganlah caci mencaci. Begitu Nabi sendiri sebutkan kepada kita kepada umat baginda Nabi, bila mana iza istahallat ummati khamsan fa alaihimud dimar. Nabi sebut kepada kita, bila mana umat aku menghalalkan 5 perkara, wajib atas mereka ni kena bala Allah Taala. Antara salah satu daripada 5 itu idza zahara tala'un. Bila mana caci maki melaknat ni meluas, sampai kan kita nampak orang melakukan kesalahan, kita benci orang tu sampai kita caci dia, sampai dia moral down kawan ni. Bukan maksudnya begitu kita nak menegur. Jadi kita tegurlah seseorang yang melakukan kesalahan dalam agama, yang kita tahu dengan kaedah bil hikmah. Barulah suasana kita ni dapat memujuk hati orang yang melakukan sedikit kesalahan tadi itu kembali kepada jalan yang benar, pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ada soalan? Ustaz. Maknanya apa yang tadi Ustaz cakap tu apply pada perempuan? Semua ni apply pada lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan. Perempuan pun
kalau suami dia minta dia mewarnakan rambut, kalau kita balik kepada asas agama, asas kitab fiqh, walau seorang muda, dia seorang yang muda, dia mewarnakan rambut, tindakan dia mewarnakan rambut adalah tidak dibenarkan kerana faktor usia dah. Walaupun suami dia nak, kalau suami dia nak, maksudnya suami dia minta dia warnakan dengan rambut perang apa semua kan. Jadi seolah dia kena, menurut kata suami dia, dia menggunakan material yang harus untuk digunakan, maka tidak menjadikan solatnya tidak sah. Maksudnya gunalah material yang boleh digunakan, tapi hukum perbuatannya adalah haram. Okey, sama mudah-mudahan Allah Taala bagi petunjuk kepada kita semua untuk melakukan ketaatan kepada Allah Taala. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.